Okey, selamat malam semua. Okey, saya harap semuanya sihat belaka. Okey, so malam ni kita merupakan satu lagi siri untuk kelas bimbingan bawah program PDCA. Okey. So sebelum tu seperti yang diamanahkan kepada saya. Okey, good evening. Okey. So diamanahkan kepada saya, kita perlulah menunjukkan video penaja daripada penaja kita. Okey. Kita tengok yang ini dulu. Sebelum kita nak start kelas tu. Ini adalah video penaja daripada penaja kita, iaitu MPDCA. So, penaja kita ialah Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Jabatan Pendidikan Pulau Pinang. Bawah program dengan kerjasama ICU, Perda dan Zakat Pulau Pinang. Okay. So program ni ialah program job bawah pendidikan kelas bimbingan perdana SPM 2021. Okay. So saya pasti yang mana kelas sebelum ni kamu dah masuk kelas bahasa Melayu, kelas bahasa Inggeris dan sebagainya kan. Okay. So ini dah masuk minggu yang kedua dah. Okay, dah masuk minggu yang kedua. Okay, hari ni kita nak belajar apa hari ni ya? Kita nak belajar tajuknya seperti dalam poster yang dah diberikan tu. Okay, kita nak belajar tajuknya tingkatan 5, bab 5 iaitu tajuknya elektron. Okay, so mungkin ada yang daripada kamu yang dah masuk tajuk tu, yang dah belajar. Okay, mungkin kita akan kamu akan buat dia sebagai revision lah. Yang mana belum masuk lagi, kamu boleh ambil ilmu tu lah. Okay, so kita start yang okay, this one. Okay, boleh nampak saya punya screen tu dengan clear tak? Boleh tak? Saya rasa boleh kot. Okay. So malam ni kita nak tengok, alright. So saya dah nampak clear screen tu. Okay. Kita malam ni kita nak tengok tajuknya bab 5 iaitu elektronik. Okay. Yes, very good. Okay. Kelas kita ialah berkenaan dengan topiknya, kita lebih spesifik malam ni iaitu tajuknya iaitu elektron. Okay. So apa dia elektron? Okay. So yang pertamanya kita nak tengok dalam topik elektronik ni kita ada 3 subtopik yang perlu kita belajar. Satunya ialah elektron. Ini ialah subtopiknya, elektron. Okay, kemudian kita ada diode, kemudian kita ada transistor. Okay, so hari ni yang kita nak tengok pada bahagian ini sahaja yang kita nak tengok. Okay, yang ini je. Kita nak bincang yang ini sahaja. Kita tak bincang diode, kita tak bincang transistor. Okay, kalau ada rezeki lain, kita bincanglah berkenaan dengan diode dan transistor ni. Okay, kalau tak ada rezeki, maknanya malam ni kita bincang yang ini sahaja. Okay, so bila sebut tentang elektron, dia akan melibatkan istilah apa dia pancaran termion, apa dia sinar katod dan macam mana sinar katod tu bergerak dalam tiub pemesongan dan tiub palang maltis. Okay, so kita akan tengok juga macam mana perubahan tenaga yang berlaku di dalam tiub sinar katod, iaitu macam mana perubahan tenaga bagi elektron tersebut, dia daripada tenaga kupayan elektrik dia menjadi tenaga kinetik maksimum. Okay, so kita tengok satu persatu berkenaan dengan itu. Okay, so yang pertamanya iaitu di akhir kita punya pembelajaran kita, so kita nak supaya apa yang di akhir kita punya kelas kita hari ni, you all akan dapat yang pertamanya memerihalkan pancaran termion dan juga sinar katod. Bila kata sebut memerihalkan tu maksudnya kita nak kamu boleh bagi definisi apa dia pancaran termion, apa dia definisi untuk sinar katod. Okey.
Kemudian yang kedua, memerihalkan kesan medan elektrik dan juga medan magnet ke atas sinar katod. Macam mana kita nak cerita, macam mana kita nak terangkan, kita boleh terang. Maknanya kamu boleh terang apa dia kesan medan elektrik tu terhadap sinar katod. Macam mana kesan medan magnet tu terhadap sinar katod. Dan akhir sekali, kita nak menentukan halaju elektron di dalam tiup sinar katod. Macam mana kita nak tentukan halaju elektron tu di dalam tiup sinar katod. Okey, this yang kita akan tengok hari ini. Okey. So, bila kita sebut tentang pemancaran elektron, okey, apa dia pemancaran elektron? Dia melibatkan pemancaran elektron ni iaitu tenaga minimum yang diperlukan untuk elektron terlepas dari permukaan logam. Kita kenali dia sebagai fungsi kerja. Okey, bila sebut fungsi kerja ni, perkataan fungsi kerja ni kamu akan jumpa lagi di dalam bab 7. Bab 7, cikgu tak ingat apa? Fizik kuantum ke? Bab 7. Siapa yang dah masuk dah bab 7? Kalau cikgu, anak murid cikgu dia tak masuk lagi. Betul, fizik kuantum. Yang bab 7 tu kan, bab last kali tu. Okey, so bila dia sebut iaitu kamu akan jumpa perkataan fungsi kerja ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah work function. Okey. So work function tu yang akan menentukan iaitu dipanggil tenaga minimum untuk elektron tu terlepas daripada permukaan elektron. Okey. Terdapat beberapa kaedah untuk melepaskan elektron bebas daripada permukaan logam. So kaedah tersebut namanya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Okey, yang pertamanya ialah pancaran medan. So ataupun bahasa Inggerisnya ialah field emission. So yang mana kita kenakan elektron tu boleh dilepaskan bila kita kenakan medan elektrik yang kuat. Okey, yang kedua ialah pancaran termion iaitu thermionic emission. Yang ini yang kita nak tengok, okey. Kemudian pancaran termion ni nanti kita akan explain more about this, okay. And then yang ketiganya ialah pancaran fotoelektrik. Photoelectric emission ni, yang ini kita belajar dalam bab 7. Okay, bab 7 fotoelektrik. Okay, this one ada disentuh dalam fizik kuantum tu, okay. So, bila kita bincangkan dalam tiup sinar katod, dia melibatkan dua kaedah yang ini, iaitu pancaran medan dan juga pancaran termion. Okey, so pancaran termion tu ialah melalui pemanasan logam, tenaga haba yang diterima oleh elektron bebas akan dapat mengatasi daya tarikan oleh permukaan logam. Okey, so yang ini maksudnya bila kita panaskan dalam satu logam, satu bongkar logam tu ada elektron-elektron yang bebas. Okey, so bila dalam elektron bebas tu, bila kita kenakan haba, okey, so elektron bebas tu bila dia cukup, dia punya tenaga kinetik yang diperolehi, tenaga yang haba yang diserap tu cukup, so dia mempunyai tenaga kinetik yang banyak untuk melepaskan dia daripada permukaan logam tersebut. Kita panggil dia adalah pancaran termion. Okey, so apa dia definisi untuk pancaran termion? Ini penting bila nak jawab soalan. Okey, ini penting bila nak jawab soalan, apa dia pancaran termion. Okey, so pancaran termion ni ialah pemancaran elektron bebas daripada permukaan logam yang dipanaskan. Okey, itu dia punya keyword dia. So, pemancaran elektron bebas daripada permukaan logam yang dipanaskan. Bukan sahaja permukaan logam sampai permukaan logam je. Kalau logam tu kita tak panaskan dia, tak ada elektron bebas yang boleh keluar daripada itu. Jadi yang dipanaskan. Okay. So kita ada filament. So filament ni bila kita alirkan arus, so this filament ni dia akan panas. Okay. Bila dia panas, so dia akan memindahkan haba kepada logam tersebut ni. Jadi logam ni akan dipanaskan. Jadi akan ada, bila logam tersebut dipanaskan, elektron bebas boleh terbebas daripada permukaan logam tersebut. Okey. Untuk itu ada apa-apa soalan nak tanya? Any question? Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Ya. Tak ada soalan cikgu. Oh, tak ada soalan. Cikgu berdebar-debar ni. Cikgu ingatkan ada soalan.
Okay, alright. Never mind. Kita tengok, okay. Kalau tak ada soalan, kalau ada soalan you boleh turn on you punya mic, ataupun you boleh boleh type you punya dekat situ, okay. Type dekat situ, nanti cikgu akan, sebab saya pasang 2 laptop dekat sini sebab senang saya nak tengok kamu punya apa-apa itu. Okay. So, kemudian yang kedua, kita nak tengok apa dia sinar katod. Okay. So, sinar katod tu ialah alur elektron yang berhalaju tinggi. Okay. Itu dia maksud sinar katod. Okay. Jadi bila kita kata kenapa dia berhalaju tinggi ni, kita akan tengok nantilah. Okay. Jadi bila adanya elektron yang dibebaskan pada permukaan logam ni tadi, kemudian elektron tersebut tu dia akan bergerak ke anod. Okay. Katod ni negatif, anod ni positif. Okay. Jadi dia ada elektron ni dia akan bergerak ke positif plate. Okay, sebab itu kita kata dia berhalaju tinggi. Kenapa dia berhalaju tinggi ni? Nanti kita akan tengok macam mana boleh elektron tu dia boleh bergerak dengan halaju tinggi kan. Okay, so that one kita akan tengok dalam slide seterusnya. Okay, jadi bila kata soalan tu dia takrifkan apa nanti, kalau soalan tanya apa dia sinar katod? So sinar katod ialah alur elektron yang berhalaju tinggi. Okay, terusnya ini adalah fungsi ataupun bahagian-bahagian yang terdapat dalam sinar katod. Betul lah, tiup sinar katod. Sinar katod tu ialah elektron yang bergerak tu. Okey, dalam tiup sinar katod. Okey, so yang pertamanya ialah filament. Filament tu yang mana? Yang bahagian ni, nampak tak yang bentuk berlengkor-lengkor ni kan? Yang berpusing-pusing ni di bahagian ni, this one. So itu adalah filament. Okay, filament. Nama dia filament. Fungsi filament ni dia memanaskan katod. Okay. Kemudian kita tengok yang dekat sini. Ini adalah bahagian dia, nama dia katod. Okay, apa fungsi katod ni? Dia memancarkan elektron melalui proses pancaran termion. Okay. Kemudian kita ada skrin berpendah flow. Okay. Skrin berpendah flow ni fungsi dia untuk menghasilkan tumpuk cahaya apabila alur elektron menghentam skrin. Okay, so bila sebut skrin berpendah flow tu maksudnya skrin yang kita sadur. Sadur tu maksudnya macam mana? Kadang bila sebut bahasa canggih-canggih ni kamu tak faham. Ada yang pelajar yang tak faham. Sadur tu maksudnya coated. Coated tu bahasa Inggeris lah. Maksudnya bila kamu, contoh macam kamu pakai muka lah, pakai bedak. Bedak tu macam bila kamu tampal dekat muka tu kan, dekat muka tu, tu maknanya kamu coated lah tu, kamu sadur muka kamu tu. Okay, so sama juga skrin ni, nak bagi dia boleh ada nampak cahaya tu bila elektron tu menghentam skrin ni. So kita sadurkan pada permukaan skrin tersebut tu dengan bahan berpendah flow, contohnya iaitu zinc sulfida. Contoh bahan berpendah flow dekat sini yang kita coated dan kita sadur dekat sini ialah zinc sulfida. Okey. Kemudian di sini kita ada anod. Okey, anod ni fungsi dia menarik elektron dari katod dan elektron tu bergerak dengan halaju yang tinggi. Okey, dia nak fungsi dia untuk menarik elektron. Okay, and then kita ada bekalan kuasa VLT. Apa maksud VLT ni? V tu ialah untuk voltan, L tu adalah lampau, T adalah tinggi. Voltan lampau tinggi. So itu yang dimaksudkan bekalan voltan lampau tinggi. Fungsinya untuk menghasilkan medan elektrik yang kuat. So medan elektrik kat mana yang kita nak hasilkan medan elektrik yang kuat ni? Di antara katod dengan anod. So nampak tak, sebab itu kita sambung ni, bekalan kuasa ni, kita sambung ke katod, kita sambung kepada anod. So dekat katod ni kita sambung pada terminal negatif, dekat anod ni kita sambung pada terminal positif. Okey, jadi kita ada MA ni, apa dia MA ni? MA ni apa? MA ni adalah milliameter. Milliameter maksudnya untuk mengesan arus yang mengalir. Jadi kalau ada arus mengalir, that's mean akan ada arus pada milliameter ni akan menunjukkan bacaan. Okay, so
Yang itu. Kemudian seterusnya, kita tengok macam mana tiub sinar katod ni dia boleh berfungsi. Mula macam mana kita nak tengok dia berfungsi ke tidak ni kan? So yang pertama sekali, tengok pada bahagian yang ini. Yang pertama ni, ada soalan ke tu? Ada soalan ke tu? Ani Syukran ada nak tanya soalan ke? Terbuka mic ke? Oh, tukar mic. Cikgu ingatkan ada nak tanya soalan dah. So, kita tengok dekat sini. Kita ada bekalan kuasa 6 volt. So, bila ada bekalan kuasa 6 volt ni dihidupkan. Dihidupkan tu maksudnya kita turn on. So, arus akan mengalir melalui filament tersebut ni. Dan apa yang berlaku, filament akan dipanaskan. Kita belajar dalam bab 3. Bab 3 iaitu elektrik. Filament ni diperbuat daripada tungsten. Kenapa kita buat daripada tungsten? Kenapa kita pilih tungsten? Ada yang nak jawab tak? Kenapa kita pakai tungsten? Kita tak pakai. Mungkin dia konduktor yang baik. Konduktor yang baik. Yes. Lagi? Kalau kita pakai bahan yang lain tak konduktor yang baik ke? Cikgu nampak dekat sini ada apa? High melting point. Yes. High resistivity. Yes. Good. Lagi? Siapa ni? Dashwina kata high resistivity. Krishna kata high melting point. Yes, that one. Betul. So kita pilih tungsten sebab tungsten ni dia high resistivity. Dia mempunyai kerintangan yang tinggi. Satu lagi dia high melting, kita punya melting point dia tinggi. Jadi bila kita sebab kita nak panaskan, kita nak pindahkan tenaga haba tu daripada filament kepada kathod kan. Jadi that's why kita nak supaya bila kita bekalkan kuasa, kita akan tungsten tadi dia boleh membebaskan haba yang banyak. Supaya haba tersebut tu nanti boleh dipindahkan kepada kita punya kathod dekat sini. So yes, produce more heat. Betul dah jawapan tu. Kemudian seterusnya yang kedua, bila kathod tadi, so bila filament tadi dipanaskan, secara automatik ada pemindahan haba berlaku dekat sini, kathod tu akan dipanaskan. Jadi proses pancaran termion akan berlaku. Tadi kita dah sebut, kita dah tengok tadi kan apa dia proses pancaran termion. Kita punya definisi pancaran termion tu apa kan? Kemudian iaitu pancaran termion tu apa tadi? Apa dia pancaran termion tadi? Iaitu pembebasan, kita nak pembebasan elektron bebas daripada permukaan logam kan? Logam yang macam mana? Logam yang dipanaskan. Seterusnya, apa yang berlaku dekat sini? Adakah elektron, bila elektron bebas tu dia akan keluar pergi ke anode terus ke? Tak. So apa yang berlaku? Elektron tu dia akan terbebas ataupun terkumpul dulu pada permukaan kathod ni. Bila kita dah panaskan kathod, elektron ni dia akan duduk pada permukaan ni. Tapi dia tak mempunyai tenaga yang cukup lagi untuk bergerak tu. Macam mana dia nak dapat tenaga tu? Apa yang dia buat, kita perlu buat ialah kita perlu adanya VLT ni. So VLT ni yang kita akan dapat kita untuk membekalkan medan elektrik yang kuat antara kathod dan anode. Jadi bila kita bekalkan nilai VLT yang besar, so kita akan menghasilkan medan elektrik yang kuat. So dengan secara tak langsung kita akan memberikan tenaga kinetik yang banyaklah kepada elektron tersebut. Jadi di sinilah fungsinya untuk kita nak kawal kita punya halaju elektron tersebut. Kalau lebih besar kita punya nilai VLT, so lebih besarlah kita punya nilai halaju elektron tu boleh bergerak daripada kathod ke anode. Seterusnya 5. Yang pada 5 ni ialah kita punya anode. Jadi dekat anode ni elektron dia akan tertarik ke anode
pada halaju yang tinggi dalam bentuk alur elektron. Dia akan bergerak ni. Dia akan bergerak ni. Tapi dalam kita nampak dia dalam bentuk satu alur je lah. Okay, dia akan bergerak. So alur elektron tu kita namakan dia sinar katod. Okay. Seterusnya, bila adanya pergerakan di antara elektron di antara katod ke anod, so dia akan melengkapkan litar tersebut. Jadi bila litar tersebut lengkap, so miliammeter ni dia akan menunjukkan bacaan. So ada bacaan yang akan ditunjukkan, akan ada bacaan yang dikesan. Okay, bila litar ni lengkap. Okay. So maknanya kalau katakan cikgu pasang VLT ni, cikgu ubah terminal, sini letak positif, sini letak negatif. So elektron ni dia akan duduk pada permukaan ni saja tau. Dia tak boleh tertarik dekat sini. Sebab apa? Sebab samalah kita ini negatif, ini katod anod ni kita sambung negatif juga. Negatif. Mana maunya kan? Jadi tak boleh kan? So dia tak bergerak lah. So bila tak bergerak, so miliammeter ni dia tak akan tunjukkan bacaan. Okay. Dan akhir sekali, bila adanya alur elektron tadi, dia bergerak dekat sini, pada anod ni sebenarnya dia ada satu lubang kat tengah ni, tapi cikgu tak boleh lukis kat lubang tu macam mana nak bagi nampak tu, tak tahulah kan. Jadi dia akan bergerak pergi sampai ke kita punya skrin dekat sini. Okay, jadi skrin dekat sini bila kita sadur dengan bahan yang berpendah flow, okay, so dia akan menghasilkan tumpuk cahaya. So alur elektron tu dia akan menghentam skrin dan berpendah flow dan adanya tumpuk cahaya yang akan dilihat pada skrin tersebut. Okay, kenapa perlu belajar benda ni ya? Ingat tak? Masa zaman, saya tak tahulah zaman kamu, tapi zaman masa saya kecil-kecil dulu, saiz TV saya tu, saiz TV kat rumah saya tu dia besar tau. Okay, dia besar. Sekarang mana ada TV yang besar, betul tak? Skrin. So konsep yang ini, tube sinar katod ni kita guna dia dalam TV yang lama tu. Okay, TV yang lama-lama dulu, yang dabak tu kan. Sekarang mana ada dah, semua slim dah. Okay, so yang ini, konsep ni kita guna dalam TV yang lama, tapi masih lagi kita guna untuk benda lain. Contohnya dalam OSK. OSK tu osiloskop sinar katod. Okay, so dalam OSK, dalam apa lagi kita guna ni? Dalam tube X-ray yang untuk menghasilkan tenaga sinar X-ray, sinaran X, okay, dalam bidang perubatan. Okay, so ini yang konsep dia guna pakai. Okay. Seterusnya kita tengok faktor dia yang mempengaruhi kadar pancaran termion. Okay, kadar pancaran termion tu maknanya kita punya macam mana kita nak bagi lebih banyak elektron yang terbebas daripada permukaan logam tersebut. Okay, macam mana? Okay, so kita ada 4 faktor. Yang pertamanya ialah luas permukaan logam. Jadi bila kita tambah luas permukaan logam, so kadar pancaran termion akan semakin bertambah. Okay, kita nak macam mana kita nak tambah? So kita tak maulah guna logam yang saiz dia kecil. Jadi kita kena pakai saiz yang besar. Sebab apa? Bila saiz logam tu, permukaan logam tu besar, jadi kita akan menambahkan kadar pancaran termion. Okey, yang kedua ialah suhu logam. Okey, suhu logam ni maksudnya lebih panas, maknanya kita lebih panas logam tersebut, jadi kadar pancaran termion tu akan lebih bertambah. Okey, maknanya suhu logam berkadar langsung dengan kita punya kadar pancaran termion. Okey, yang ketiga ialah jenis logam. Jenis logam ni dia bergantung kepada kita punya jenis nilai work function tadi, nilai fungsi kerja kita. Ada yang logam yang mempunyai work function yang tinggi, ada yang setengahnya dia punya work function dia rendah. Contohnya cikgu tunjuk dekat sini, nampak tak? Cikgu zoom sikit. Mana saya punya zoom? Okey, cikgu zoom sikit kat sini. Nampak tak? Boleh clear tak? Okey, ini adalah contoh senarai work function bagi elemen. So nilai work function tu kita ukur dalam electrovolt. Okey, so setiap
setiap logam-logam dia ada nilai elektrovol yang berbeza-beza lah. Okay, so dia punya nilai work function dia berbeza-beza. Contoh yang paling kalau logam yang kita selalu guna sebagai katod dalam tiub sinar katod ni, biasanya kita pakai cesium. Okay, nilai cesium ni tengok dia punya work function dia adalah 1.95. Nilai dia adalah rendah. Kita berbanding dengan nilai-nilai yang lain. Contohnya kita ada nikel kat sini 5.04. So kita tak nak yang ni sebab bila nilainya besar, nilai work function tu besar, maksudnya kita akan perlu gunakan lebih banyak tenaga haba pada logam tersebut. Lebih banyak, maknanya lebih besar kita punya tenaga haba yang diperlukan untuk elektron tu keluar daripada permukaan logam. Okey, maksudnya kat sini cesium ni contohnya kalau diberi dipanaskan contohnya pada suhu cikgu bagi yang amount yang simple. Contohnya pada suhu 100 darjah Celsius dia dah boleh elektron tu dah boleh keluar daripada permukaan logam. Tetapi kalau katakan contohnya kita ada PB ni plumbum kan. Contohnya plumbum yang ni, PB ni, okey. Maknanya perlu suhu mungkin sampai 200 darjah Celsius ke 300 darjah Celsius barulah elektron tu boleh keluar daripada permukaan logam tersebut tu. Okey. Jadi dia untuk yang jenis logam ni dia bergantung kepada kita punya nilai fungsi kerja, iaitu nilai fungsi kerja logam-logam tersebut. Okey. Kemudian yang keempat iaitu kita punya saduran logam. Okey, dalam saduran logam ni biasa kita guna bahan kita sadur katod tersebut, logam katod tu dengan contohnya dengan barium oksida, dengan strontium oksida. Okey, so itu adalah bahan-bahan saduran yang biasa kita sadur pada permukaan logam. Kenapa kita sadur dengan yang ini? Sebab dia secara tidak langsung dia akan merendahkan suhu yang diperlukan oleh logam tersebut untuk membebaskan elektron tersebut daripada permukaan logam. Okey. Untuk itu ada soalan nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. Kalau tak ada, okey sekejap. Mana sekejap. Cikgu ada quiz. Okey, saya nak kamu pergi www.menti.com. Sekejap, saya stop dulu yang tu. Sebelum saya nak tunjuk satu benda. Mana dah hilangnya. Online ni macam ni lah kan. Nak buka situ lah, nak buka sini. Okey, sekejap cikgu share dulu. Saya nak kamu pergi www.menti.com. Okey. This one. And then kamu masukkan kod tu 63580763. www.menti.com baru cikgu buka ni. Okey. Boleh tak? Yes. Okey, bila you masuk nampak cikgu sudah masuk, nampak nampak tu yang ada gambar bola, kamu dah pilihkan choose, okey? Pergi www.menti.com and then pakai kod 63580763. I like this music. Okey, kita tunggu dulu kawan-kawan untuk masuk dulu. Tak apa, dalam ni dia boleh duduk rapat-rapat. Tak kena COVID.
Kat luar jangan duduk rapat-rapat tau. Nanti kena COVID. Okey, semua dah? Belum. Belum? Tak. Okey, ada lagi yang nak masuk ke? Cikgu. Ha? Ada lagi yang nak masuk ke? Okey, cikgu tunggu. Cikgu bilang sampai 10. Okey. 1 2. Cikgu nampak ada 130 dah. Cikgu tiru nampak dah kan? 3 baru. 4 49 cikgu start. 4 plus 9. Lambat sangat lah. Okey, 4 5 6 7 8 9 10. Okey, kita start lah. Okey, adakah monitor akan menunjukkan bacaan? Tekan yes ke no? Oh, putih pula cikgu ni. Patutnya ya tidak kan? Ya, salah lah. Tengoklah tadi dia tengok dia punya kat mana, positif ke negatif. Alright. Okay, next one. Kita ada leaderboard. Kita tengok siapa. Siapa di bell ni? Alright, next one. Next question. Ada berapa kaedah untuk pelepasan elektron daripada permukaan logam? Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. 3 lah. Like cikgu yang awal-awal tu. Alright, next one. Kita tengok. Adakah bel masih lagi mendahului carta? Oh, tidak. Sudah dipotong oleh Nur Atira. Okay, this question. Apakah fungsi filamen dalam rajah ini? So write down you punya answer. Tulis jawapan. Sembilan, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so jawapan dia ialah untuk memanaskan katot. Mengalirkan haba, memanaskan, meratakan arus, panaskan katot. Yes, panaskan katot tu kita boleh terima yang ini. Seorang boleh terima untuk panaskan katot. Memanaskan logam, yes boleh. Lebih logam tu apa? Lebih spesifik sikit. Logam tu apa? Logam tu dia merujuk kepada katot lah. Dalam rajah tu ialah katot kita punya. Okey, tak tahu. Alamak, sedih lah cikgu. Siapa boleh potong Atira ni? Okay, next question.
Kita ada lagi 2 soalan lagi. Okay, this question. Antara berikut yang manakah tidak meningkatkan kadar pancaran termion? Meningkatkan luas permukaan logam katod, menyadu logam katod dengan barium karbonat, meningkatkan suhu logam katod. Yes, betul. Kita meningkatkan baru sat-sat cikgu terang. Meningkatkan luas permukaan logam. Betul lah. Okey. Alright, masih lagi Nur Atira mendahului kita punya carta. Okay, this question. Last one. Apakah yang dimaksudkan dengan pancaran termion? Ada juga yang jawab yang tu ya. Pemancaran proton dari permukaan logam yang dipanaskan. Proton, kita elektron tak nak proton. Okey? Yes. Nur Atira menang. Yes. Nanti kita bagi hadiah lah Natira. Nanti kontak cikgu tau. Kita cikgu bagi hadiah. Alright, kita habis yang itu dah. Okay, kita nak sambung. Alright, so Tania, ada nama Dabita Sabri. Wow. Baru menang dapat nombor 4 dekat Olimpik baru ni. Cikgu nampak. Alright, so kita nak sambung seterusnya. Tadi kita sampai sini kan? Alright, sekarang kita nak tengok yang ini pula. Okay, this one, kita nak tengok. Okay. Bila kita belajar tentang elektron, so macam mana kita nak kaji sinar katod tadi, kita ada 2 cara. Okey, nak kaji kita punya ciri-ciri sinar katod, ada 2 cara yang itu kita gunakan tiup pemesongan. Okey, kita guna tiup pemesongan. Satu lagi ialah kita guna tiup palang Maltese. Okey, so ada 2 cara. Okey, yang ini kita tengok video sikit boleh? Kita tengok video sedikit. Kita cikgu tunjuk macam mana penggunaan tiup pemesongan dengan tiup palang Maltese ni di dalam makmal. Okey, kita kan tak boleh COVID. Kita berapa bulan dah kita sekolah ni kan. Kita tengoklah video melalui online sahaja. Okey, macam mana cikgu ambil yang siapa yang 1 minit 2 minit je. Yang ini. Kita tengok video yang ini. Ini ialah cikgu ambil yang ini sebab dia punya image tu lebih jelas. Okay. This experiment shows the effects of electron deflection in electric field. In this experiment, we require a high voltage power supply. Mungkin ada sekolah yang tak cukup peralatan dia, kadang sebab nak beli ni pun mahal kan. And deflecting plates. This is the visible light coming from the rear end of the tube, and the blue line is the electrons hitting the screen, showing the presence of the electrons moving in a straight line. There is no PD across the 2 deflecting plates. Now we apply a voltage between the 2 plates and an electric field
is created. Electrons are deflected as shown. The upper plate being positive in polarity. The electric field lines are pointing from top to bottom. Electrons experience a force upwards. We reverse the polarity across the two plates, and the electron beam will deflect downwards. Now the positive polarity is at the bottom plate. Okay, satu lagi. Another one. This one. Yang ini. Yang ini untuk yang tiup palang Maltese. This experiment describes the nature of electrons. In this experiment, we have a high voltage power supply and a special vacuum tube in which it has an electron gun, and as the anode it has a Maltese cross. The screen shows the shadow of the cross as visible light is coming from the rear. Now we switch on the electron gun to fire electrons onto the cross, and they will light up the screen in this green color. This clearly shows that the electrons that are coming from the electron gun hitting the cross will not make it to the screen. When we apply a magnetic field, these electrons are deflected. This shows that electrons are charged particles and they are deflected in a magnetic field. It is important to outline here that the energy of these electrons hitting the metal may cause some X-rays. So as a precaution, one must not be close to this for a very long time. Okay, so itu video berkenaan dengan penggunaan tiup sekejap. Sekejap. Okay, so video tadi itu dia berkenaan dengan macam mana kita nak kaji sinar katod di dalam tiup pemesongan satu, kemudian yang video yang kedua tu ialah macam mana kita nak kaji sinar katod juga tetapi di dalam tiup palang Maltese. Okay, so bila untuk dalam tiup pemesongan kita nak kaji tentang kesan elektron tersebut terhadap medan elektrik. Okay. Tapi dalam tiup palang Maltese tu berkenaan dengan kita nak kaji macam mana kesan elektron terhadap medan magnet. Okay. So kita sambung balik. Kita punya slide tadi. Okay, so dekat sini kita tengok satu persatu. Okay, dalam tiup pemesongan, okay, dia guna untuk nak kaji kesan medan elektrik tu ke atas sinar katod. Okay, dekat sini kita ada 3 bekalan kuasa, satu bekalan kuasa yang rendah, satu lagi ialah bekalan kuasa VLT, voltage lampau tinggi, ada 2. Okay, so bila kita hidupkan, nampak kat sini bekalan kuasa 6 volt kita hidupkan, bekalan kuasa di antara katod dengan anod ni pun kita hidupkan, tetapi dekat di antara plat pemesongan ni, ini ialah kita punya plat pemesongan, di sini kita off. Okay, kita tak hidupkan. Apa yang berlaku? Kita dapati bahawa
elektron tadi dia akan bergerak lurus. Okey, dia akan bergerak lurus. Dia tak dipesongkan pada mana-mana plate. Okey. Kemudian kenapa dia bergerak lurus tu? Okey, sebabnya ciri dia yang kita boleh kajinya iaitu sinar katod dia bergerak lurus. Okey, dia tidak dipengaruhi ataupun tidak dipesongkan oleh medan elektrik. Okey, kemudian bila kita onkan ke semua switch ni, bekalan kuasa untuk plat pemesongan kita on, bekalan kuasa untuk di antara kathod dengan anode pun kita on, bekalan kuasa dekat sini dekat filament pun kita on. Apa yang berlaku? Kita dapati bahawa elektron tadi ataupun sinar katod tadi dipesongkan. Okey, nampak tak dekat sini? Atas ni negatif, bawah ni positif. So bermakna plate yang di atas ni akan bercas negatif. Yang di bawah ni dia akan bercas positif plate ni. Okey, so didapati bahawa sinar katod tu dia akan terpesong ke plate positif. Okey, jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa sinar katod tu dia bercas negatif dan bentuk laluan sinar katod tu adalah jenis parabola. Okey, jenis parabola. Okey, dan kita boleh buat satu lagi kesimpulan bahawa ciri yang ketiga yang kita dapat iaitu sinar katod boleh dipesongkan oleh medan magnet. Jadi untuk tiup pemesongan ni ada 3 ciri yang kita dah boleh kaji. Satu, sinar katod bergerak lurus. Macam mana kita tahu dia bergerak lurus ke tak? Sebab bila kita bekalan kuasa dekat plat pemesongan ni kita switch off. So kita dapati bahawa sinar katod tu dia bergerak lurus. Okey. Kemudian bila kita on sahaja VLT yang pada plat pemesongan ni, didapati elektron tadi terpesong. Okey, dalam bentuk laluan parabola. Okey, sebab apa? Kita boleh kaji dia yang sinar yang kedua iaitu ciri yang kedua ialah sinar katod tu bercas negatif. Okey, dan yang ketiga kita boleh buat kesimpulan daripada tiup pemesongan ni. Kita boleh dapat 3 ciri daripada sini iaitu sinar katod boleh dipesongkan oleh medan elektrik. Okey. Kemudian kita nak tengok dalam tiup palang maltis. Okey. So dalam tiup palang maltis kita gunakan dia untuk nak kaji kesan medan magnet ke atas sinar katod. Okey. Kenapa? Sebab nanti kita akan letakkan magnet kan. Okey. So dekat sini kita akan on kan dua-dua ni ataupun bila kita on sahaja dahulu yang S1 ni, bila kita on S1 tetapi yang S2 ni kita off. Okey, switch kita ada switch yang kedua ni kita off. Apa yang berlaku? Kita akan nampak apa dekat pada skrin yang ini. So kita akan dapat bayang macam ini sahaja, tapi kita akan dapat bayang warna hijau di belakang ni tak ada. Kita nampak palang maltis ni sahaja. Okey. So kenapa? Sebab cahaya daripada filament yang kita panaskan tadi dihalang oleh palang maltis dan bayang palang maltis dia akan terbentuk. Okey. So yang ini kita dapati bahawa cahaya bergerak lurus. Okey. Tahun lepas kamu belajar bab cahaya kan? Okey, light. So kita tahu bahawa cahaya dia akan bergerak lurus. So ini kita boleh buktikan juga dalam tiup palang maltis ni. Okey. Kemudian untuk yang kedua, kita onkan kedua-dua switch ni, apa yang berlaku? Kita akan dapati bahawa skrin tadi, skrin yang berpendah floor ni, dia tiba-tiba dia keluar nyala warna hijau dah. Okey, kenapa? And then ada bayang palang maltis dekat sini. Okey, so sinar katod dihalang oleh palang maltis, so bayang terbentuk. So ada bayang-bayang terbentuk. Okey, so sinar katod juga dia menghasilkan kesan berpendah floor pada skrin di sekeliling bayang-bayang. Yang warna hijau ni, kenapa dia jadi warna hijau ni, di keliling ni, disebabkan oleh kesan pendah floor. Maknanya bila elektron ni dia sampai dekat skrin tadi, pada skrin yang berpendah floor ni, dia akan menghasilkan tumpuk-tumpuk cahaya. So tumpuk cahaya yang ni dia berwarna hijau. Okey. Jadi kita dapati bahawa kesimpulannya sinar katod dia bergerak lurus
dan sinar katod mempunyai momentum dan tenaga kinetik. Okey, itu dia ciri yang kita dah tahu. Berapa dah yang perlu ciri yang kita dah kaji? Ada 4. Okey, daripada tiup pemesongan 3, kemudian campur yang ini kita ada 4 dah. Okey, so sinar katod mempunyai momentum dan tenaga kinetik. Okey, seterusnya masih lagi kita switch on. Kita switch on dua-dua switch ni. Bila kita tutup switch, dua-dua switch ni, dia akan on kan. Jadi, apa yang berlaku, kemudian kita letak pula satu magnet. Dekat kiri kanan ni, kita letak magnet. So, kita letak magnet, apa yang berlaku? So, kita dapati bahawa bayang tadi dia akan teranjak ke bawah. Okey, dia akan menghasilkan dua bentuk yang kita dapat tengok dekat sini. Okey, so satu bayang akan dihasilkan oleh cahaya filament tungsten yang panas. Okey, yang warna kuning hijau ni disebabkan oleh filament. Satu lagi bayang lagi akan dihasilkan oleh pemesongan sinar katod apabila magnet bar didekatkan pada tube. Okey, so arah pemesongan sinar katod boleh ditentukan oleh petua tangan kiri Fleming. Okey, dan sinar katod boleh dipesongkan oleh medan magnet. Okey, ingat lagi dalam bab 4 elektromagnet, kamu belajar petua tangan kiri Fleming kan? Okey, so dalam petua tangan kiri Fleming, apa dia? Tangan kiri kamu kan? Okey, so tangan kiri, petua tangan kiri Fleming, father, mother and child. Father tu apa? Force, daya. Okay, ini revision saja sedikit. Okay, and then mother tu ialah kita punya medan magnet. Okay, kemudian child ni ialah kita punya second finger. Kenapa cikgu pakai father, mother and child ni? Ini sebab dia. Okay, sebab dia kata how to remember. Dia kata father always say good. Bagus, macam tu. Ayah selalu kan, dia ada ayah yang tak kata bagus. Tak ada kan, semua ayah kata bagus. Okay, kemudian dia kata, tapi mak dia kata, you are not good. Kau buat apa tadi? Kan mesti kalau mak nak marah kan mesti macam ni kan. Dengan tangan je kan. Tapi yang nombor 3 tu cikgu tak mahu tunjuk lah. Lagi kan sensor lagi kan. Okay, so yang itu, yang tu selalu nak marah. Selalu yang dekat sekolah kan selalu nak tunjuk kan. Yang tu kan, yang tengah jari tengah tu kan. Okay, cikgu tak mahu tunjuk lah. Tapi cikgu nak tunjuk macam ni. Okay, so this one father, mother and child. Okay, this one is tangan kiri Fleming. Okay, so macam mana kita apply dia? Dalam dekat sini, macam mana kita nak apply dia? So kita tahu bahawa bila ini kita punya north kan, this one kita punya north, okay, so north to south, okay, so dia akan duduk geraknya kat macam ni, okay, so current, this one is kita punya current. Kita tahu bahawa arus bergerak daripada positif ke negatif, so elektron daripada kathod ke anode. Jadi that's why kita punya arah, kita punya jari yang kedua ni, jari hantu kita ni, jari yang ini, yang tengah ni, dia mesti ke arah macam ni. Mesti daripada anode ke kathod. Sebab arus bergerak daripada positif ke negatif. Sebab itu kita akan dapati bahawa kita punya daya ataupun pergerakan bayang tersebut, sinar katod tadi dia akan bergerak ke bawah. Okey, kalau macam ni sama juga. So kalau kita tengok mata kita, so katakan ini mata kita. Okay, ini so kita tengok ini pandangan daripada depan ni lah. So ini lukisan dia ni kan. Okay, so north to south, current. So current daripada ini, bila kita tengok daripada sini, so pergerakan elektron daripada kathod ke anode ke arah kamu kan. Jadi kita patah balik lah. So maknanya sebab daripada anode ke kathod. Jadi force dia ke bawah. Okay, untuk itu ada apa soalan? Cikgu, cikgu kiranya arus itu bertentangan dengan elektron lah kan cikgu? Yes, bertentangan dengan elektron. Baik cikgu. Okey, ada soalan lain? Ada? Tak ada? Okey, so kita tengok jom cuba yang ini. Okey, kita tentukan arah pesongan bayang palang maltis di sini. Okey. So kita akan dapat yang ke mana? So, kita punya north, yang merah tu north tau. Okay, utara. North to south. Okay, this one macam ni. Okay. So, kemudian you punya current ke sana lah.
So, Ke bawah. so kita dapat payang maltis tu dia akan bergerak ke bawah. Semua dapat? Boleh dapat tak? So payang maltis tu dia akan bergerak ke bawah. Okey. Ke atas. Daya dipesongkan ke bawah, ke cikgu. Daya. Ada pemesangan. Ke bawah. Okey. Kemudian satu lagi soalan. Kita test tengok ini. Okey, kita punya knot kat mana? Knot kita yang sini. Okey, so ada daya. Knot south. Okey. Current kita. Dia bila pakai petua tangan kiri ni kan dia pusing keliling. Knot to south. Okey, current kita. Okey, so kita akan dapat ke atas. Boleh? Boleh. Okey, so dia akan dapat ke atas. Yes. Okay, now, so daripada tiup palang maltis, daripada tiup pemesongan, so kita boleh senaraikan ciri-ciri sinar katod. Okay, antaranya, so ada yang pertama dia bergerak lurus dalam vacuum. Okay, kenapa dia boleh bergerak lurus? Sebab dalam vacuum, sebab tak ada molekul-molekul udara yang lain, elektron tu dia bergerak. So dia bergerak lurus, dia tak langgar dah molekul-molekul yang lain kan. So that's why dia bergerak lurus. Okay, yang kedua, dia bercas negatif. Macam mana kita tahu dia bercas negatif? Kita tengok dia dalam tiup pemesongan. Dalam tiup pemesongan tadi, elektron tadi, itu sinar katod tadi, dia bergerak ke plate positif kan? Okay, dia akan terpesong ke plate positif. Cikgu. Ya. Apa dia? Cikgu, kiranya dia elektron tu bercas negatif, kiranya dia akan attract kepada yang bercas positif lah cikgu. Ya, kalau orang normal dia akan, kalau contohnya saya perempuan, dia akan sentiasalah tertarik pada lelaki kan? Orang tak normal je yang akan, kan? Kamu belajar juga dalam elektrik kan? Dalam elektrik pun cas bila dia sama cas, dia akan menolak. Cas yang berlainan menarik. Samalah juga dalam ni. Elektron tu dia sebab dia apa? Sebab dia bercas negatif. So bila dia cas negatif, dia akan tertariklah ke plate positif. Okey, faham? Faham cikgu. Okey. Yang ketiga, boleh dipesongkan oleh medan elektrik. Okey, yang ini kita tengok dalam tiup pemesongan tadi. Yang keempat, dia boleh dipesongkan oleh medan magnet. Okey, dan yang kelima, dia mempunyai momentum dan tenaga kinetik. Macam mana kita tahu momentum dan tenaga kinetik? Berdasarkan tadi, bila dia elektron tadi menghentam skrin, dia akan menghasilkan cahaya. Skrin yang berpindah flow, dia akan menghasilkan tumpuk cahaya. Okey, menghasilkan tumpuk cahaya tersebut tadi. Dia sebab dia ada pertukaran tenaga dekat situ. Okey, yang keenam, dia menghasilkan kesan berpindah flow apabila menghentam skrin berpindah flow. Okey, itu yang menghasilkan cahaya tadi tu. Okey, kemudian dia menghasilkan sinaran X. Okey, sinaran X ni itu antara ciri sinar katod yang bila adanya pembebasan sinaran X. Sinaran X ni bila dibebaskan, kalau dalam perubatan kita guna untuk mengesan tengok kita punya abdomen kan dalam badan kita tu. Okey. Antaranya, kemudian kita nak tengok perubahan tenaga elektron dalam tiup sinar katod. Okey, apa perubahan tenaga yang berlaku dalam tiup sinar katod ni? Okey, yang pertama sekali ialah pada bahagian sini. Okey, so perubahan dia ialah tenaga elektrik kepada tenaga haba. So bila kita panaskan, kita bekalkan bekalan kuasa dekat sini, so filament akan dipanaskan. Okey, so tenaga elektrik tadi menukarkan kepada tenaga haba, yang mana tenaga haba tadi digunakan untuk memanaskan katod. Okey, yang kedua, kita elektron tadi akan adanya pergerakan. Okey, jadi apa dia? Dekat sini. So, tenaga keupayaan elektrik kepada tenaga kinetik. Okey, jadi adanya bila elektron tu bergerak daripada katod ke anode, so akan ada pertukaran tenaga, iaitu tenaga keupayaan elektrik kepada tenaga kinetik. Okey, ketiga last sekali ialah tenaga kinetik kepada tenaga cahaya. Bila elektron tadi dia bergerak sampai ke daripada skrin dekat sini, skrin yang pindah flow tu dia akan menukarkan tenaga kinetik tadi itu kepada tenaga cahaya. Okey. Dan
Yang seterusnya formula. Yang ini suka calculation kan? Pelajar suka calculation ke tak suka? Okey, yang ini cara nak kira pengiraan untuk perubahan tenaga elektron dalam sinar katod. Macam mana kita nak kira perubahan tenaga tu yang melibatkan dekat bahagian sini. Okey, sebab dia punya spesifiknya di sini, sebab yang inilah yang akan mempengaruhi kita nak tahu berapa halaju elektron tu bergerak. Okey, daripada katod ke anod. Okey, jadi dekat situ ada tenaga keupayaan elektrik. So E sama dengan EV. Okey, di mana E itu adalah charge bagi satu elektron. Iaitu 1.6 times 10 to the power of negative 19 coulomb. C itu adalah coulomb. Kemudian kita ada V, capital letter V. Okey, huruf V yang besar. Itu menunjukkan beza keupayaan. Tengok saya typing error kat cikgu kat sini. Beza keupayaan antara katod dengan anod pada bekalan kuasa voltan lampau tinggi. Okey, kemudian kita ada formula untuk tenaga kinetik. Yang ini yang kamu belajar masa bila? Tahun ni, awal tahun ni, bab 1. Tenaga kinetik setengah mv square. V ni V kecil tau, bukan V besar. V ni kecil ni dia merujuk kepada halaju maksimum elektron. So M ni adalah jisim elektron yang mana nilainya tetap. So 9.11 darab 10 kuasa negatif 31 kilogram. Okey. So kita tengok calculation, soalan calculation. Contoh, dalam sebuah tiub sinar katod, okey, dia bagi dalam sebuah tiub sinar katod, beza keupayaan antara anod pemecut dengan katod dalam ruang vacuum ialah 100 kilovolt. Okey. Dia kata berapakah tenaga kinetik maksimum elektron itu? So diberi charge 1 elektron, E sama dengan 1.60 darab 10 kuasa negatif 19 coulomb, dan jisim elektron M ialah 9.11 darab 10 kuasa negatif 31 kg. Okey, cikgu bagi 2 saat untuk kira. 2 saat boleh kira? Tak boleh. 1 minit untuk kira. Cuba kira yang ni, soalan ni. Dapat berapa nilai dia? 1 minit cikgu rasa cukup. Formula apa? Pertama sekali kita nak cari formula apa yang kita nak pakai. Dia nak tenaga kinetik maksimum. Tenaga kinetik maksimum, kalau formula tenaga kinetik adalah setengah mv square. Boleh pakai formula ni tak? Cikgu nak tanya. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kita tak tahu V ni kan? M ni? M ni diberi. Boleh pakai. Tapi V ada bagi tak? V ni untuk apa? V ni stand for? Halaju maksimum elektron. Yes, halaju maksimum elektron. So jadi bila dekat sini tak ada pun dibagi, jadi apa dia yang melibatkan dekat sini? Formula apa yang kita perlu pakai? Kenapa dia bagi nilai yang ini 100 kilovolt ni? Cikgu nak tanya. Nilai voltan. Nilai voltan. Kenapa dia bagi nilai voltan tu nak guna pakai rumus apa tu? Tanya tenaga kinetik, tiba bagi nilai voltan. Nak pakai formula apa ya? EV. E sama dengan EV. Yes. Sebab apa? Ada pertukaran tenaga daripada tenaga keupayaan elektrik kepada tenaga kinetik maksimum. So, daripada E kepada EK kan? Tenaga kinetik. So, formula kita, EK ni kita tak boleh pakai formula yang ni. Sebab kita tak boleh pakai yang setengah mv square ni sebab kita tak ada nilai V. Okay, nilai halaju tu tak ada. Jadi, formula yang perlu kita pakai ialah EK sama dengan E darab dengan V. V tu adalah V merujuk kepada beza keupayaan antara anod tu dengan katod. So, nilai dia bagi ialah 100 kilovolt. Okay, jadi E ni adalah charge 1 elektron. So 1.60 times 10 to the power of negative 19 dimultiply dengan 100 kV. K tu maksudnya K, nilai K kecil tu darab berapa tu? Yes. 1000. Darab 1000. Kalau darab maksudnya apa? Darab 10 kuasa berapa ni? 3. Yes, betul Fatin. Betul. 10 kuasa 3. Okey, so dapat berapa jawapan dia?
Dah klik kat cikgu sekejap. You all dapat apa? Okey, cikgu dah nampak jawapan Dashwina. Nampak 1.6 darab 10 kuasa negatif 14. Okey. Jawapan ada lain? Fatin pun bagi jawapan yang sama seperti Dashwina. Okey. Yang lain? Adakah jawapan anda sama seperti Fatin dengan Dashwina tu? Sama. Sama. Okay, good. Kalau sama, bagus. Okay, so jawapan kamu 1.6 times 10 to the power of negative 14. Unit apa? Okay. Joule. 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 So, J yang besar ni. Jadi, unit ni jangan tinggal tau. Unit tu kena tulis. Okay, Joule. Okay. So, next question. Soalan 2. So, dalam satu tiub sinar katod, beza keupayaan antara anode pemecut dengan katod dalam ruang vacuum ialah 1022 volt. Okey. Berapakah halaju elektron, halaju V? Okey, ini adalah V. Okey, sebelum menghentam anode. So diberi charge 1 elektron, nilai yang ini same yang ini. Boleh calculate tak? Okey, try calculate dapat berapa? Kamu boleh tulis dekat ruangan chat tu. Dapat berapa jawapan dia? (1.8) times 10 to the power of negative 10 to the power of 7. Mata cikgu malam-malam ni dia kelabu sikit. Okey, betul. Krishna, betul jawapan tu. Okey, ada yang jawapan tak dapat jawapan yang macam Krishna tulis. Okay, so bila soalan macam ni, okay, kita kena tulis formula dahulu. Okay, tulis formula apa yang kita pakai. So kita akan pakai EB sama dengan setengah MV square. Okay, kita nak masukkan dulu semua nilai yang ada. Okay, so E tu ialah 1.60 times 10 to the power of negative 19. You darab dengan 1022. And then 1/2 M kita adalah 9.11 darab 10 kuasa negatif 31 V square. Okay. Untuk kalau dalam exam, untuk mengelakkan kamu hilang markah, tulis formula, and then substitute nilai yang ada. Jangan ubah lagi nak jadikan terus tulis V sama dengan square root of 2 EV bahagi dengan M. Jangan tulis macam ni terus. Okay, sebab apa? Kadang kalau katakan kamu silap ubah ni, so silaplah markah dia. Terus tak ada markah untuk penggantian. Biasa soalan macam ni dia 2 markah je. Dia tak akan bagi lebih pada tu. Okay, 2 markah je. Jadi markah yang pertama kalau dalam exam dia akan untuk penggantian. Jadi untuk nak ganti ni, bila you dah ganti betul pada tempatnya yang betul, so automatically you akan dapat 1 mark, 1 markah. Okay. Dan kemudian kamu calculate lah untuk V, so you akan dapat V square sama dengan 3.5 99 darab 10 kuasa 14. Okay. Kemudian dapat V sama dengan 1.89 times 10 to the power of 7 meter per second. Unit jangan lupa. Pastikan kamu tulis unit. Okay. Sebab kita tak tahu untuk format SPM nanti adakah unit tu ditekankan ke tidak kan. Okay. So pastikan unit kamu tulis dengan betul. Okay. Kemudian kita tengok ini adalah contoh aplikasi proses pancaran termion tu. Kat mana proses kita guna. Kenapa teruk-teruk nak perlu belajar kan? Elektron tu dibebaskan lah, apa kaedah lah, apa macam-macam bagai kan. Jadi so proses pancaran termion tu kita gunanya di sini. Okay, dalam yang sekarang kita guna dalam OSK, osiloskop sinar katod.
Okay. So bila elektron kita ada deflection plate. Yang ini sebenarnya kamu dah belajar OSK ni, cikgu tak nak tekankan because yang ini kamu dah belajar masa tingkatan 3. Okay. Kemudian kita ada tube sinar X. Tube sinar X ni bila elektron tu dibebaskan daripada permukaan ni, dia akan kenakan pada anode dekat sini dan anode tadi dia akan menghasilkan sinaran X yang kita guna untuk nak scan bag dekat kita punya luggage dekat kapal terbang, kita punya airport, kemudian nak scan kita punya bahagian badan kita untuk dalam bidang perubatan dan macam-macam lagi lah. Okay, so ini contoh cara penggunaan dia untuk pancaran termion tu. Okay, kemudian 9.40 dah cikgu, kita tengok. Cikgu takut nanti terlebih masa cikgu. Okay, so kita tengok contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan topik elektron ni. Okay, yang pertama kita tengok soalan yang ini. Okay, tengok raja 1 menunjukkan satu tiub sinar katod ringkas. Katod memancarkan elektron apabila Swiss P ditutup. Okay, so bila kita tutup Swiss P, ini kemudian adanya elektron. Okay. Kemudian namakan proses yang membolehkan pemancaran elektron pada katod itu. Apa nama proses tersebut? You boleh type je punya jawapan. Okay, Krishna Beniel, dia kata thermionic emission. Okay, ada yang lain? Ada jawapan lain? Pancaran termion. Lagi. Thermionic emission. Okay, Anis pun kata pancaran termion. Okay, so jawapannya ialah betul. Pandai, bagus. 1 markah untuk kamu. Okay, kemudian B. Nyatakan satu sebab mengapa voltan lampau tinggi digunakan. Kenapa kita guna voltan lampau tinggi pada di sini? Okay, kenapa? To accelerate the electron. Okay, lagi ada jawapan lain? To accelerate the electron towards anode. Lagi? Yes, lagi? Ada yang nak bagi jawapan? Menghasilkan medan elektrik yang kuat. Lagi? Oh betul? To accelerate the electron towards anode. Okay, lagi? Okay, so jawapan yang kamu bagi tu betul lah. Okay, so this one pun satu lagi markah. So antaranya ialah untuk memecutkan elektron. Untuk yang kamu jawab tu pun to accelerate the electron pun boleh terima untuk menghasilkan medan elektrik yang kuat, medan elektrik yang kuat di antara katod dengan anode pun betul. Okay, so satu markah. Kemudian tengok soalan ni. Okay, apabila elektron mengalir dalam tiub sinar katod, arus yang mengalir dalam masa 5 saat ialah 0.01 ampere. Hitung jumlah cas pada elektron itu. Okay, so kita nak hitung jumlah cas. Kita nak pakai formula apa? Cikgu nampak Tabita Sabri. Penat ke? Baru balik daripada Olimpik ni. Q sama dengan IT. Okey, betul Chong. Okey, Anis pun kata I darab dengan T. So betul, kita akan pakai Q sama dengan I darab dengan T. So I kita yang mana? Berapa nilai I? 0.01. Yes, 0.01 ampere. T ialah 5 second, 5 saat. So 0.01 darab dengan 5. So dapat nilainya 0.05. Unit apa unit? Apa unit dia? Unit untuk charge ni. Coulomb. C. C besar ke C kecil? Si besar. C besar. Jangan C kecil ya.
C besar. Okay. 0.05 Coulomb. Okay. So, yang kedua, D. Darjah 1.2 menunjukkan lintasan satu sinar katod yang tidak lengkap dalam medan elektrik. Okay, so tengok di sini. So dia ini kita punya EHT, kemudian kita ada sinar katod. Ini diagram 1.2 ni. Okay, tengok dia tak lengkap ni. Macam mana tu? Okay, dia kata dalam rajah 1.2 lengkapkan lintasan sinar katod tersebut dan kemudian berikan satu sebab bagi jawapan dalam 1D1. Yang soalan C ni tadi dia 2 markah. Ni 1 markah, ni pun lagi 1 markah. Okey. Kemudian yang ini untuk lengkapkan tu 1 markah, yang ini jawapan sebab dia 1 markah. Okey, kita tengok macam mana nak tengok nak lengkapkan. So dia punya sinar katod tu dia akan macam mana bentuk dia? Parabola ke atas. Parabola ke atas. Okey, so dia akan ke atas. Kenapa ke atas? Kita tengok sebab plate positif ini positif, ini negatif. Jadi this one dia plate ni bercas positif, bawah bercas negatif. Jadi kita akan dapat bentuknya macam itu. Okey? Sebab kenapa? Sinar katod akan terpesong ke plat bercas positif ke atas. The electron are elected to the positive terminal. Berikan satu sebab. Sebab kenapa dia terpesong kepada plat positif? Cathode ray are negatively charged. Kerana sinar katod bercas negatif, elektron tertarik ke plat charge positif. Kerana sinar katod bercas negatif. Okey. Kerana sebab apa dia? Okey. Untuk Chong Wai Cheong, elektron tertarik ke plat charge positif tu memang dah kita tunjukkan di dalam dalam D1 ni. Okey, tetapi kita nak sebab dia kenapa dia tertarik pada plate positif ni. Sebabnya dia bercas negatif. Elektron tu bercas negatif. Okey. So bahasa Inggerisnya electron is negatively charged. Okey. Okey, boleh? So seterusnya. Okey, soalan 2. Rajah 2.1 menunjukkan kerata rentas tiub palang maltis yang digunakan untuk mengkaji sifat sinar katod. Sifat sinar katod dihasilkan apabila elektron terpancar dari katod yang dipanaskan. Okey, namakan proses pemancaran elektron dari katod yang dipanaskan. So dia jawapan dia ialah, ada yang nak jawab? Pancaran palang maltis. Wow. Lagi? Nama proses pemancaran elektron. Pancaran termion. Sama je, tapi cara dia tanya soalan tu, cara dia tanya pancaran termion. Jawapan dia thermionic emission. Tetapi cara macam mana soalan tu dia nak gubah dia berbeza-beza kan? Okey. Kemudian B. Rajah 2.2 menunjukkan satu bayang dan kawasan cahaya hijau dilihat di atas skrin. Okey, yang ini berikan satu sebab mengapa bayang terbentuk di atas skrin. Kenapa ada bayang terbentuk di atas skrin? Okey. Sebab apa? Kenapa bayang terbentuk? Dia punya keyword dia kenapa bayang terbentuk. Okey, boleh tulis jawapan kamu kat situ. Kerana daya elektron, cahaya elektron. Mata cikgu malam-malam ni dia kelabu asap lah sikit. Cahaya elektron bergerak lurus. Elektron bergerak lurus. Cahaya move in a straight line. Electron cannot penetrate the maltese cross. Lagi? Ada jawapan lain? Ada jawapan lain tak yang nak bagi? Okay. Sebab apa kita ada cahaya tu, kita dapat bentuk bayang. Ni katakan ini elektron, dia bergerak. Kemudian katakan ini palang maltis. Bila dia tak boleh, ini skrin belah sini. So apa yang berlaku? Cahaya tu apa? Sebab cahaya ataupun elektron tu dihalang oleh palang maltis.
Sinar katot dihalang oleh palang Maltese. Cannot penetrate the Maltese cross. Maltese cross, electron cannot penetrate. Betul lah, boleh lah. Okay. Boleh bagi markah lah. Okay. Kemudian nombor 2, kawasan cahaya hijau terbentuk di atas skrin. Kenapa dekat kawasan ni ada terbentuk cahaya hijau? Sebab apa? Boleh bagi sebab dekat situ. High voltage supply is turn on. Memang dia dah cerita turn on dah, Krishna. Tetapi sebab apa dia boleh menyebabkan ada kawasan cahaya hijau? Di dalam ni dia kata dah. B ni dia dah cerita. Dia kata kawasan cahaya hijau dilihat pada atas skrin. Kenapa kawasan cahaya hijau terbentuk atas skrin? Okay. Tenaga kinetik elektron bertukar kepada tenaga cahaya. Yes. Okay. Kita tengok. Tenaga kinetik bertukar menjadi tenaga haba dan tenaga cahaya. Sebab bila ada tenaga cahaya dan juga tenaga haba ataupun kesan pendaflor. Disebabkan oleh kesan pendaflor pada skrin tadi. Okay. Kemudian fluorescent effect on the screen. Yes, betul. Kita tengok soalan seterusnya. Yang ini, C, calculation. Tenaga keupayaan elektrik 4.8 darat 10 kuasa negatif 16 joule yang diterima oleh satu elektron ditukarkan kepada tenaga kinetik untuk elektron tersebut dalam tiub palang Maltese. Hitung halaju elektron tersebut. Okey. So boleh kira tak? Bagi jisimnya 9.11 darat 10 kuasa negatif 31 kg. Okay, so formula E sama dengan setengah mv square. E ni nilainya berapa? Yang sini. Okay, so 4.8 darab 10 kuasa negatif 16. 1/2 jisim 9.11 10 kuasa negatif 31. V square. Soalan ni 2 markah. So, markah pertama substitute. Okay. Markah kedua nilai. Okay, dapat berapa V dia? Boleh kalkulate tak V dia dapat berapa? Tulis jawapan kamu. 3.143 darat 10 kuasa 12. Ya betul. 3.2 darat 10 kuasa 7. Okey, untuk bila soalan macam ni, pastikan kamu bagi sekurang-kurangnya 2 decimal places. 2 titik perpuluhan. .26 darat 10 kuasa 7 meter per second. Okay. So, saya punya calculation dia V square ialah 1.054 darat 10 kuasa 15. Betul? V square ni. And then V 3.25 darab 10 kuasa 7 meter per second. Betul tak? Ke cikgu kena calculate lagi sekali? Saya kira betul dah tadi. Kamu punya bagi jawapan macam-macam, cikgu kena calculate juga lah. Yes, betul. So, dapatnya 3.25 10 kuasa 7 meter per second. Okay. So, ini jawapan dia. So, you punya jawapan last kali 1 mark. So, pastikan unit. Jangan lupa tulis. Okay, unit yang betul. Okay, next question. This one. Raja 2.3 menunjukkan 2 batang magnet dengan kutub berlawanan diletakkan di sisi tiub tersebut menyebabkan bayang itu terpesong. Okay, tengok dekat sini. Kemudian Raja menunjukkan pandangan hadapan skrin yang dilihat oleh pemerhati daripada depan ni. Dalam Raja 2.4, lukis anak panah untuk menunjukkan arah pesongan bayang tersebut.
Okay, bayang kita yang mana? Yang warna hitam ni kan? Ni. Okay, so dia terpesong ke mana? Tengok kita punya dekat sini. Ini ada north, ini kita punya south dia. Okay, so kita dapat ke mana? Ke bawah. Chong Wai Cheong kata ke bawah. Yang lain? Ke bawah. Okay, so kebanyakannya semua kata ke bawah. So kita tengok jawapan. So kita, yes, betul, dapat ke bawah. Bagus, good. Right, next one. Nyatakan petua fizik yang digunakan untuk menentukan arah bayang tersebut. Nama dia apa? Tulis. Apa nama dia? Petua apa? Tangan kiri Fleming. Fleming left hand rule. Daswina, finger Fleming. Wih, nama baru Emilia. Emilia, finger Fleming tak mau. Tak boleh. Dashwina, kalau you bagi jawapan macam tu, Fleming left hand rule, betul. The sound, the pronunciation is correct. But you punya spelling, ejaan tu salah. Fleming mesti ejaannya M1 saja. Kalau 2M, dikira salah. Sebab itu nama orang, Fleming tu. Okay? Mesti 1M sahaja ejaan Fleming tu. Petua tangan kiri Fleming, yes. Jawapan dia mesti petua tangan kiri Fleming. Fleming ni, ejaan Fleming ni mesti kena betul. Kalau tak betul ejaan dia ada 2M ke, so dikira salah tau. Nanti rugi markah. Kamu tahu. Okay? Okay, next question. This one. Raja 3.1, Raja 3.2 menunjukkan sinar katod dalam tiup pemesongan. Apakah yang dimaksudkan dengan sinar katod? Okay, tulis jawapan. Apakah yang dimaksudkan dengan sinar katod? Sinar katod apa? Alur elektron berhalaju tinggi. Okey, lagi. A narrow beam of fast flowing electron. Okey, alur elektron berhalaju tinggi. Lagi. High velocity electron beam. Okay. Okay, so jawapan dia betul. Sinar katod ialah alur elektron yang berhalaju tinggi. Alur elektron yang bergerak dengan berhalaju tinggi. Beams of electron moving at high speed in a vacuum. Yes, all your answer is correct. Okay, betul. Semua jawapan kamu betul. Oh, bagus. Boleh ambil SPMA lah. Cikgu kata sinar katod ialah alur elektron yang berhalaju tinggi. Okay. Next question. Tengok soalan ni. Okay. Dia kata perhatikan Raja 3.1, 3.2. Ini dalam bentuk esei. Bandingkan beza keupayaan di plat pemesongan, pemesongan sinar katod dan beza keupayaan V di antara katod dan anod. Hubung kait beza keupayaan di plat pemesongan dengan pemesongan sinar katod untuk membuat didaksi tentang hubungan antara halaju maksimum elektron dengan pemesongan sinar katod. Okey, berapa markah? 5. Ini soalan untuk format baru kamu, dia duduk pada section C. Bahagian C. Okey, dia bahagian C. Yang soalan ni nanti. Jadi, tengok pada gambar raja ni soalan dia. Dia kata perhatikan raja ni. Dia kata bandingkan. Kita nak banding apa? Yang pertama ialah beza keupayaan di plat pemesongan. Okay. So bila kita tengok plat pemesongan tu di mana? Di sini. Ini yang dikatakan dengan plat pemesongan. Kemudian pemesongan sinar katod. Semua ada pada gambar raja yang garisan merah ni. Okey. Kemudian beza keupayaan di antara katod dan anod. Katod dengan anod yang mana? Yang di sini. Okey, berapa markah ni? Yang pertama 1, 2, 3. 3 markah. Okey, markah yang keempat ialah kita nak hubung kait di antara beza keupayaan di plat pemesongan dengan pemesongan sinar katod. Ini markah kita yang keempat. Dan markah kelima tu kita nak buat hubungan di antara
halaju maksimum elektron dengan pemesongan sinar katod. Ini markah yang ke-5. Okey, 5 markah. Cuba jawab soalan ni sekarang. Cikgu bagi 3 minit untuk jawab. Panjangnya soalan. Memanglah panjang soalan. Ini soalan esei. Soalan esei. Okey, sekarang cikgu nak kamu tulis jawapan yang pertama dulu. Bandingkan kita punya beza keupayaan di plat pemesongan. Tulis jawapan kamu kat situ. Untuk bandingkan beza keupayaan di plat pemesongan. Okey. Nak dapat markah yang pertama dahulu. .2 lebih besar daripada 3.1. Chong Wei Cheong. Ini soalan esei Chong Wei Cheong. Bila soalan esei, kena tulis penuh. The electrical potential energy in diagram 3.1 is lower than 3.2. Okay. Beza keupayaan di plat pemesongan dalam raja 3.2 lebih tinggi daripada raja 3.1. Okay. Potential difference of deflection plate in diagram 3.2 is greater than potential difference of deflection plate in 3.1. Okay. So I think that one, all the answer is correct. Okay. So the keywords here, cikgu tunjuk kat sini lah. Okay. So yang pertama, pemesongan sinar katod dalam rajah 3.2 lebih berbanding rajah 3.1. Bila sebut dalam esei, mesti tulis dia punya physical quantity dia. Tak boleh tulis macam Chong Wei Cheong tadi, tak boleh tulis 3.2 greater than 3.1 saja, macam ni saja. Bila you tulis dalam esei, tulis yang ini sahaja, salah tau, tak ada markah. Kena tulis dia punya, sebab ini esei. Okey, kena tulis pemesongan sinar katod 3.2 lebih daripada 3.1. Okey, yang kedua ialah kita nak bandingkan kita punya pemesongan sinar katod. Okey, kita punya pemesongan sinar katod kita yang mana? Yang sini kan? So, yang mana? Macam mana kamu nak jawab? The deflection of cathode ray in diagram 3.2 is greater than in diagram 3.1. Yes, correct. Okay, betul. Jawapan tu. Okay, so jawapan tu betul. Okay, so yang itu betul. So beza keupayaan di plat pemesongan dalam rajah 3.2 lebih berbanding rajah 3.1. Yang ini simbol lebih besar, lebih kecil, ini diterima dalam kita punya pemarkahan. Ya, dalam exam kita terima sebab ini adalah simbol matematik. Jadi kita terima yang itu. Okey, kemudian yang ketiga ialah kita nak bandingkan beza keupayaan di antara kathod dan anod. Beza keupayaan di antara kathod dan anod. Cikgu zoom sikit supaya senang kamu nak jawab soalan. Okey. Markah yang ketiga. Beza keupayaan di antara kathod dan anod. So you boleh type dekat situ jawapan kamu. Potential difference between cathode and anode. Sama. Okay, lagi. Sama. Okay, so jawapan dia beza keupayaan di antara cathode dan anode dalam rajah 3.2 sama dengan rajah 3.1. Ataupun you boleh tulis yang ini 3.2 sama dengan 3.1. Okay.
Ini pun kita terima. Tapi kena tulis yang inilah, beza keupayaan di antara kathod dengan dan anode dalam darjah 3.2 sama dengan 3.1. Okey, yang seterusnya kita nak hubung kait di antara beza keupayaan di plug pemesongan dengan pemesongan sinar kathod. Okey, macam mana cara nak jawab? Cuba tulis jawapan kamu. Macam mana kita nak jawab? Tadi kita nak kaitkan di antara beza keupayaan di plug pemesongan ini dengan pemesongan sinar kathod. Okey, tulis jawapan kamu. Macam mana kita nak tulis ayat hubung kait tu? The higher the electrical potential energy, the larger the deflection of cathode ray tube. Cathode ray. Lagi? Ada jawapan lain? Okey, Anis pun jawab yang sama. Ada jawapan lain? Okey. So, betul jawapan kamu. Semakin besar beza keupayaan di plug pemesongan, semakin besar pemesongan sinar kathod. Ataupun kamu boleh jawab dalam bentuk macam ini, beza keupayaan di plug pemesongan berkadar langsung dengan pemesongan sinar kathod. Okey? Berkadar terus dengan pemesongan sinar kathod. Yes, that one pun boleh. Berkadar terus pun boleh. Okey? Okey, yang seterusnya kita nak hubung kait di antara halaju maksimum elektron dengan pemesongan sinar kathod. Okey, macam mana dia punya hubungan tersebut? Kita nak buat satu didaksi tu. Hubungan antara halaju maksimum elektron dengan pemesongan sinar kathod. The electrical potential energy affect the deflection of cathode ray. Okey, Muhammad Musharraf Akbar. Kalau jawab bagi jawapan untuk yang keempat tu, markah yang keempat tu, the electrical potential energy affect the deflection of cathode ray ni, itu kita tak boleh bagi markah tau. Itu salah. Sebab bila you kata effect, dia tidak memberi satu hubungan. Sama ada bila kata sebut hubungan, dia mesti satu besar, satu kecil ataupun dua-dua besar macam tu. Okay? So tak boleh bagi jawapan macam tu. Faham? Rugi markah. Jangan bagi jawapan macam tu. Okay, lagi satu. Last soalan. Markah yang akhir. Macam mana kita nak bagi jawapan untuk hubungan antara halaju maksimum elektron dengan pemesongan sinar kathod? Okey, boleh tulis jawapan kamu. Cikgu nak tengok. Halaju maksimum elektron berkadar langsung dengan pemesongan sinar kathod. Boleh? Okey, kita tengok lagi jawapan yang lain. Ada lagi? The higher the maximum velocity of electron, the larger the deflection of halaju maksimum elektron berkadar terus dengan pemesongan sinar kathod. The higher the maximum, the larger the deflection of cathode ray. Lagi ada yang nak bagi jawapan lain? Ada lagi? Ini soalan tricky question ni. Tricky question soalan ni sebenarnya. The higher the maximum velocity of electron, the larger the deflection of cathode ray. Okay. Semua jawapan yang diberi salah. Okay, kenapa cikgu kata salah? Okay, halaju maksimum elektron dikawal oleh di mana? Halaju maksimum elektron dikawal di sini. Nampak tak? Oleh bekalan kuasa di antara kathod dan anode. Nampak tak soalan ni? Dia tanya beza keupayaan di antara kathod dan anode. Semua-semua dua-dua adalah sama. Jadi halaju maksimum songsang dengan songsang dengan pemesongan sinar kathod. Songsang songsang tu?
maksimum songsang dengan pemesongan sinar katod. Dia tak boleh kata songsang tau. Okay, so bila dekat sini dua-dua ni sama kan? Kita punya bekalan kuasa dekat sini 3 kV. Dua-dua ni sama. Okay, jadi bila dua-dua ni sama, maksudnya laju maksimum kita, laju maksimum elektron tidak mempengaruhi kita punya pemesongan plate dekat sini. Pemesongan sinar katod ni. Jawapan kita, laju maksimum elektron tidak mempengaruhi pemesongan sinar katod. Sebab pemesongan sinar katod dipengaruhi oleh yang ini, bekalan kuasa dekat pada plate dekat sini. So semakin besar, dia akan tertarik lebih lah. Faham tak? That's why saya kata soalan ni dia tricky question sikit. Okay? Faham? Ada soalan? Okay. Faham? Okay, next one. Kita cuba jawab ini. Okay, berdasarkan Rajah 3.1, hitung tenaga kinetik yang diperoleh elektron apabila tiba di anode. Okay, so 2 markah yang ini. So berapa dia punya tenaga kinetik dia? So kita punya formula nak pakai apa? E darab dengan V. So, so E kita adalah 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 darab dengan V kita. Berapa nilai V kita? Berapa nilai V kita? Nilai V nak letak berapa tu? 3,000. Yes, good. Very good. 3,000 volt. Okay. So dapatlah nilainya berapa. Okay, klik. Dapat berapa tu? .8 darab 10 kuasa negatif 16. Yes. So 4.8 times 10 to the power of negative 16 joule. Okay. And then nyatakan 2 ciri sinar katod yang dapat dikaji oleh tiub pemesongan. 2 markah. Apa dia? Betul jawapan tu. Mukhlis Mahazir, betul jawapan kamu. Cuma letak cikgu kata letak apa? Letak unit. Pastikan setiap jawapan, pastikan kamu letak unit. Unit tu penting tau. Okay? Nak letak apa? Simbol apa? Unit apa yang perlu yang untuk jawapan kamu tu? Joule ke apa ke? Mesti letak. Okay? Nyatakan 2 ciri sinar katod yang dapat dikaji oleh tiub pemesongan. Apa dia yang kita boleh kaji daripada tiub pemesongan? Negatively charged. Okay. Yes, correct. Lagi? Ada lagi? Baru 1 markah dah Syuina. Sinar katod bergerak lurus. Elektron sinar katod bergerak lurus. Yes, betul. Betul, siapa nama tu? Cikgu dengar suara, cikgu tak tahu nama. Okey, lagi? Ada lagi? Sinar katod boleh dipesongkan. Sinar katod boleh dipesongkan tu apa dia, Hazim? Tak lengkap jawapan tu. Yes. Sinar katod boleh dipesongkan oleh medan elektrik. Yes, betul. Boleh dipesongkan oleh medan magnet. Kita kata kita spesifik pada tiub pemesongan, kita rujuk pada medan elektrik sahaja. Okay, so jawapan kita sinar katod tu bergerak lurus, okay, ataupun sinar katod bercas negatif. Sinar katod boleh dipesongkan oleh medan elektrik. So antara 3 tu pilih 2 lah saja. Okay, so thank you. So kita dah habis dah sampai kita punya akhirnya. Okay, finally we end up kita punya kelas malam ni. Ada apa soalan? Ada soalan? Kita dah 10 suku dah. Dekat 10 suku dah. Ada soalan yang nak tanya? Boleh faham? Cikgu ajar. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Kalau ada kesempatan, kita akan jumpa lagi lah. Okay, dengan kita kalau jumpa lagi, kita akan sambung lah yang kedua dalam 5.2. Okay, so terima kasih kepada semua yang memberikan kerjasama. Yang menang tadi nak hadiah tak?
yang menang quiz tadi. Nak hadiah nanti tunggu mesej kat saya. Bagi nombor phone kat cikgu. Nanti kita bagi hadiah. Sama-sama. Thank you very much. Okay. See you. Terima Thank kasih, you. cikgu. Alright. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Perlahan-lahan juga ya. Cikgu. Sama. Cikgu. Sama. Tidur Lena ya. Esok ada kelas masing-masing. Thank you, teacher. You're welcome. Bye cikgu. Thank you, Bye-bye. cikgu. Good night. Good night. Alright. Ya. Terima kasih kerana mendengar juga. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih semua.